Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Video ni kita teruskan dengan bab 15 perakaunan untuk kelab dan persatuan. Okey, sebelum kita nak tahu format dan soalan yang keluar dalam SPM, yang ni kalau SPM dia keluar ni lah. Dia ni berangkai lah 4 ni. Akaun penerimaan dan pembayaran, akaun yuran ahli, akaun pendapatan dan perbelanjaan. Ini boleh jadi satu rangkai ataupun dia akan keluar akaun yuran ahli, akaun pendapatan perbelanjaan dan penyata kedudukan kewangan. Antara tiga ni. Antara tiga ni satu rangkai ataupun satu rangkai yang tiga ni. Okey, jadi sebelum kita nak buat soalan SPM, nampak ke laser saya ni? Sebelum kita nak buat soalan SPM, jadi kita kena kenal pasti, kita kena kenal dululah apa itu kelab dan persatuan. Okey, apa beza kelab persatuan dengan milikan tunggal? Okey, so kalau kelab dan persatuan ni, dia adalah organisasi yang ditubuhkan untuk menjaga kepentingan dan kebajikan ahli, tak bermotifkan keuntungan. Kelab ni tertubuhnya bukan untuk keuntungan seperti milikan tunggal, seperti perkongsian, seperti syarikat yang nakkan keuntungan, meniaga nak untung kan. Tetapi kalau kelab dan persatuan, tertubuhnya mereka ni bukan nak untung, tapi hanya untuk menjaga kebajikan ahli. Okey, jadi dah tak untung, mana nak dapat hasil dan belanja kan? Mana nak dapat sumber hasil dan belanja? Okey, kalau hasil diperoleh daripada yuran ahli, derma dan sewaan kemudahan. Okey, sebagai contoh yang paling dekat dengan kamu adalah kelab kurikulum kamu. Kelab dalam kurikulum kamu. Contoh kelab badminton, kelab chess, kelab tenis contohlah, kelab bola sepak, kelab bola kelab sepak tak ada. Kelab lah, semua kelab-kelab tu dan persatuan tu. Kamu tak ada buat jualan apa-apa, tapi kelab kamu memperoleh hasil dengan membayar yuran. Membayar yuran ahli yang setahun RM3. Lepas tu ada pula orang yang menderma. Selalu syarikat-syarikat besar, diorang memang ada peruntukan untuk derma. Dan sewaan kemudahan. Contoh kalau kelab futsal. Kelab futsal, bukan koko lah, ni kelab kat luar lah. Kalau kelab futsal dia ada kemudahan gelanggang futsal, jadi dia akan sewakanlah gelanggang futsal dia. Lepas tu belanja. So belanja ni pembayar, mestilah kelab tu ada belanja juga. Okay, belanja kelab ni apa? Pembiayaan pengurusan kelab dan penyelenggaraan alat-alat kelab. Contoh kelab badminton nak selenggarakan raket-raket, macam tu lah ya. Okay, next. Okey, ini penting, jenis belanja dan pendapatan. Kita kena betul-betul memahami 4 jenis belanja dan pendapatan ni. Okey, saya terangkan satu-satu dulu. Kalau belanja ada dua. Satu belanja hasil dengan belanja modal. Belanja hasil, belanja modal. Pendapatan pun ada dua, pendapatan hasil, pendapatan modal. Okey, kita tengok untuk belanja dahulu. Apa beza belanja hasil dengan belanja modal? Kalau belanja hasil ni aktiviti biasa. Bayaran belanja untuk aktiviti biasa kelab. Contoh pengurusan dan pentadbiran macam sewa. sewa bangunan lah, kalau kelab ni menyewa bangunan. Kadar bayaran macam bil elektrik, bil air kelab tersebut, insurans, kalau nak menginsurankan insurans barang atau insurans ahli, penyelenggaraan macam saya tadilah, penyelenggaraan raket badminton, raket tenis. Okey, contoh kita ambil satu jenis kelab lah, kelab hoki. Okay, so pengurusan dan pentadbiran, kan ada kelab mesti ada, yelah nanti nak buat meeting apa semua mesti ada satu ibu pejabat HQ kan. So dalam HQ tu dia bangunan lah, bangunan, katakan bangunan. So kita kena sewa bangunan tu untuk ahli-ahli buat bermesyuarat, yalah pengurusan dan pentadbiran. Kadar bayaran dah ada bilik mesyuarat, mesti ada bayar elektrik apa semua kan.
insurans, penyelenggaraan, nak menyelanggar batang hoki tu dengan simpan tempat simpan kayu hoki tu, dan susut nilai aset bukan semasa. Okey, itu belanja hasil. Belanja modal, kamu fokuskan kepada aset bukan semasa sahaja. Aset bukan semasa sahaja. Macam gelanggang hoki, penyelenggaraan gelanggang hoki, nak beli alatan hoki, batang hoki, bangunan, sekiranya nak beli bangunan, dah tak nak menyewa, nak beli bangunan satu senang, perkhidmatan guaman belian bangunan. Kalau nak beli bangunan, mana boleh beli macam belikan, kena ada lantik guam lah, peguam. Okey, pendapatan pula, pendapatan hasil dengan modal. Macam tadi, belanja hasil, pengurusan dan pentadbiran kan, yang biasa. Tapi pendapatan hasil pun juga sama seperti belanja hasil, aktiviti biasa. Aktiviti biasa untuk kelab dan persatuan, kita akan ambil duit daripada ahli. Ya, yuran ni. Yuran setahun mesti bayar berapa-berapa. Derma daripada orang ramai sekiranya ada. Filantropis bagi derma. Okay. Lepas tu faedah daripada simpanan, daripada yuran yang disimpan, dividen dan sewaan. Contoh sewaan gelanggang hoki. Kita ada gelanggang, takkan nak biar je mereput situ. Jadi kita akan sewakan gelanggang tersebut pada orang yang nak main lah. Macam tu juga dengan futsal, badminton. Kalau ada gelanggang badminton, kita akan sewakan gelanggang badminton kita untuk orang beriadah. Itu salah satu daripada pendapatan kelab juga. Bijaklah menggunakan aset bukan semasa. Menggunakan bukan. Betul lah. Sewaan daripada aset lah. Okey, jadi pendapatan modal diterima daripada aktiviti bukan biasa. Seperti jualan. Jualan aset bukan semasa, derma untuk belian dan binaan aset bukan semasa. Okey, pendapatan modal dia berkenaan dengan aset bukan semasa, jualan sahaja. So, kesimpulan yang saya nak buat kat sini, kalau kamu nak mudah ingat, belanja modal, perkataan modal ni, belanja modal, pendapatan modal, kamu ingat ia berkenaan dengan aset bukan semasa sahaja. Kalau belanja modal, penyelenggaraan aset bukan semasa. Kalau pendapatan, kita jual aset bukan semasa. Itulah cara mudah saya nak ingat modal ni, berkenaan dengan aset bukan semasa sahaja. Tapi kalau hasil, belanja hasil dengan pendapatan hasil, berkenaan dengan pengurusan dan aktiviti biasa. Itulah mudah ingat. Okey. Alright, ini saya nak kamu nampak dengan lebih jelas lagi. Apa perbezaan antara perniagaan dengan kelab? Perniagaan ni termasuklah milikan tunggal, syarikat dan perkongsian. Tapi kelab persatuan dia macam ni. Apa beza dia? Beza je branding nama sahaja. Kalau perniagaan kamu dah jumpa sebelum ni, akaun bank, akaun tunai, buku tunai, belah debit duit masuk, belah kredit duit keluar. Tapi kalau kelab, kita tak panggil akaun bank, akaun tunai sebab kita bukan nak jana keuntungan. Kita nak tahu je duit dalam kelab kita ni ada lebih ke ada kurang. Macam tu. So kita branding nama dia je. Kelab ni branding dia bukan akaun bank, akaun tunai, tapi akaun penerimaan dan pembayaran. So kalau terima duit masuk, bayar duit keluar. Okey, lepas tu perniagaan, dekat apur kita nak dapat untung atau rugi, hasil tolak dengan belanja. Kalau untung apabila hasil lebih besar daripada belanja, rugi sekiranya belanja lebih besar daripada hasil. Tapi kalau pendapatan daripada belanjaan, kita branding dia tukar, kalau untung bersih tukar kepada lebihan. Tapi konsep masih sama, lebihan akan terjadi apabila hasil lebih besar daripada belanja. Dan kurangan yang branding tukar daripada rugi, kalau kelab jadi kurangan lah, pun sama konsep dia. Belanja lebih besar daripada hasil. Tapi kita tak panggil rugi, kita panggil kurangan. Okey, lepas tu kita tengok juga PKK. PKK pun sama sahaja. Sama sahaja kecuali equity pemilik. Kalau perniagaan equity pemilik, tetapi kalau kelab kita panggil dana terkumpul. Kerana apa? Kerana jelas-jelas kelab ni tak ada pemilik. Kelab ni bersama ahli ramai-ramai.
Jadi kita panggil dana terkumpul ataupun yang yuran terkumpul itulah dana. Dana yang kita kumpulkan, yuran, derma, semua itulah yuran, derma yang biasa ni, yang biasa. Yuran, derma dan sewaan kemudahan, sewaan ABS tadi tu. Tambahkan dengan lebihan atau tolak dengan kurangan. Ini bezanya lah. Tapi konsepnya masih sama. Okey, so untuk hari ni saya nak masuk je dulu akaun penerimaan dan pembayaran. Okey, akaun penerimaan dan pembayaran ni dia sama macam buku tunai lah. Cuma yang tadi tu lah kita branding balik. Semua belanja dan hasil akan direkodkan ke dalam akaun penerimaan dan pembayaran. Ia sama seperti akaun bank dan tunai. Belah debit, duit masuk, belah kredit, duit keluar. Simple sangat, simple je, very easy ya. Sebab kalau kamu dah tahu dah, belah debit, duit masuk, yuran ahli, duit masuk. Yuran masuk, duit masuk. Jualan, kita buat jualan minuman, duit masuk. Akaun belum terima, duit masuk. Derma, duit masuk. Belian, duit keluar, duit keluar, duit keluar, duit keluar. Semua ni duit keluar. Alatan sukan, kita beli alatan sukan, duit keluar. Okey, ini bentuk T. Ini bentuk T. Okey. Dan ini bentuk penyata. Kebiasaannya memang bentuk penyata sahaja dalam exam. Alright. So, cikgu nak kita akan try buat satu soalan. Kita akan buat satu soalan. Okey, kita akan try buat soalan nombor 8 pada muka surat buku kerja kamu, soalan muka surat 106. Okey. So, soalannya ni wang masuk, wang keluar kelab alam sekitar. Ini adalah yang warna kuning ni kat buku kamu tak ada warna lah. Yang atas ni wang masuk, yang bawah ni wang keluar. Anda kena lagi menyediakan akaun penerimaan dan pembayaran bagi tahun berakhir. Okay, ini tajuk dia lah, akaun penerimaan dan pembayaran. Dia nak tu je. Kurungan ni dia punya jawapan kan. Okay, so sini dia bagi bentuk T. Okay, so saya nak kamu buat bentuk penyata. Saya nak kamu buat bentuk penyata. Okay, tapi ni saya tunjukkan dulu je bentuk T. Okay, so duit masuk belah debit. So yuran masuk catat je lah belah debit. Yang segala duit masuk ni belah debit. Catat aja. Sewa kabinet dan troli. Dah. Duit keluar catat belah kredit. Belanja penyelenggaraan, peralatan sukan, belanja mesyuarat, belanja pos, kadar bayaran, majalah dan akhbar, alat tulis. Dah habis. Okay, sekarang kita nak tengok mana lagi besar, kredit ke debit. Kalau tengok kat sini macam debit. Okay, yang ini total belah kredit 2180. Okay, belah debit lebih besar 4,500. So kita akan dapat lebihan kerana hasil lebih banyak dari belanja. So kita bawa turun bawah kita punya, bukan lebihan kita punya baki HB belah sini. Bukan lebihan, sorry. Belah debit lebih besar pada belah kredit lah. Penerimaan lebih besar pada pembayaran. Jadi kita dapat baki belah debit. Tu je lah. Tapi saya nak kamu buat bentuk penyata lah. Ni bentuk T kan. Saya nak kamu buat dalam bentuk penyata. Lepas tu kerja kamu soalan nombor 9. Sama je. Ini penerimaan belah atas kalau penyata. Lepas tu tolak pembayaran. Ini jawapan dia. Alahkah? Kacang je kan? Boleh hantar malam ni. Okey, itu saja. Terima kasih.